لنا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشف مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يقضي حوائجنا أجمعين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. شيء لله تعالى. الفاتحة. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah malam ni kita sambung muka surat 19. Sambung minggu lepas lah. Minggu lepasnya kita cerita sebuah sedikit tentang pembahagian najis. Kita bahagi kepada 3. Ada najis yang ringan cara kita nak sucikan najis tersebut, yang kita namakan sebagai najis mukhaffafah. Dia ada najis yang berat, payah kita nak sucikan najis tadi tu. Kena guna 7 kali air apa semua. Waktu kita namakan najis mughallazah. Dan yang ketiganya, selain daripada 2 najis tadi, segala najis-najis yang lain dinamakan sebagai najis mutawassithah. Maka bila dia sebut najis mutawassithah, maka malam ni dia nak perincilah sebuah sedikit perbahasan tentang najis-najis yang terkandung di dalam perbahasan mutawassithah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, pada baris yang keempat daripada tajuk tu, babun najasat wa izalatiha, baris yang keempat daripada tu, katanya bermula segala binatang suci sekaliannya binatang, melainkan anjing, dan jika anjing perburuan sekalipun. Baik, dia buat mari satu pembahagian. Dia kata segala binatang yang mana ada nyawa lah, sesuatu perkara yang ada nyawa ni, dalam bahasa Arab disebut sebagai hayawan. Terjemahnya binatang, bahasa modennya haiwan. Maknanya sesuatu yang ada nyawa, segalanya suci. Tak kira lah bulu dia ke, kulit dia ke, ataupun sisik dia ke, semuanya dikira suci ketika mana dia hidup. Hayawan, bila kita sebut hayawan, maknanya ketika mana dia hidup. Binatang yang hidup ini semuanya suci, melainkan anjing dan juga babi. Lepas ni dia sebut dan babi. Jadi anjing ni juga dia kira tidak suci. Dia masuk dalam perbahasan najis mughallazah. Seperti mana minggu lepas. Kalau anjing buat gila ataupun anjing buat kita tak pera tu, kita faham lah kata dia tu najis. Cuma ada juga anjing yang mana orang Islam boleh guna, khususnya dalam mazhab Malik ataupun dalam mazhab kita pun ada, iaitu dalam perbahasan anjing perburuan. Anjing yang mana kita latih, kita duk train dia, kita duk ajar dia supaya dia ni jadi satu ejen untuk memburu binatang yang lain. Kita tak guna senapai, kita tak guna manah, tapi kita guna anjing ni. Dialah yang gigar binatang buat mari kita. Orang panggil anjing perburuan. Kalau pelajar-pelajar STAM dia belajar dalam kitab Iqna', rasanya hari tu kita belajar dah tentang syarat-syarat al-kalbul muallim. Anjing yang kita ajar ni, dia ada syarat-syarat dia. Kalau STAM tu 3 syarat paling ingat lah. No, 3 ya syarat dia. Paling ringkas.
adalah ikna. Jadi kalau anjing perburuan ni, dia kata sama juga, dikira sebagai najis juga. Walaupun kita boleh kita guna anjing tadi. Kita duk main dia sehari-hari tu pun, kalau kena basuh. Diberi kemaafannya dari sudut dia, kita boleh guna untuk gigat binatang sahaja. Dan tempat yang dia gigit itu juga kena basuh. Ada perbahasa dia. Dan babi, ni supaya minggu lepas lah, maknanya babi juga kita dikira sebagai najis. Dan yang diperanakkan daripada binatang suci. Mula-mula jadi pening. Dan yang diperanakkan daripada keduanya, daripada babi dan juga anjing. Binatang yang diperanakkan daripada keduanya, anjing dan juga babi. Anjing dengan babi main dua ekor tu bi anak. Tu bilah binatang baru. Ni juga dikira sebagai najis. Atau daripada salah suatu daripada keduanya, anjing dan babi, dengan binatang yang suci, dan jika terkebawah sekalipun. Dan jika terkebawah sekalipun tu ghaya, paling suk sekalipun, kalaulah ada anak cucu dia pun dikira sebagai najis juga. Anjing dia pergi main dengan kambing, tubiklah anjing tu najis, dia pergi main dengan kambing, kambing tak najis dah, tubiklah anak dia rupa lebih kurang. Anak ni tak boleh nak setu, dikira sebagai najis ikut mak ayah dia juga. Sebab ada kaedah fiqh kita cerita minggu lepas, iza jama'al haram wal halal ghullibal haram. Bila berhimpun antara haram dan juga yang halal, menekuk haram lalu dah, keturunan dia tu kira jadi najis habis. Lepas tu anak daripada anjing dan babi ni, dia pergi main dengan kambing pula, tubik anak dia pula. Ni juga kita tak boleh nak setu. Dia kira najis juga, dia kata situ. Dan jika terkebawah sekalipun, anak cucu cicit tak boleh berlaku. Dia kira bakar anjing terus dah. Bakar anjing. Patut ada orang tanya pun ni, ia beza gapo anjing dan juga serigala. Serigala tu anjing, dia kategori lain. Serigala dia bukan anjing. Serigala tidak najis. Serigala tidak najis, musang tidak najis. Sama juga. Dia anjing ni memang keturunan anjing. Dia suku situ. Supolah kalau kita kata kucing dan juga rimau, dia keluarga lain tu. Walaupun rupa tu nampak lebih kurang ya, kucing kat ibarat rimau kecil lah, tapi kategori lain. Dia kategori lain. Dia kategori lain. Habis itu masuk benda baru pula. Dan segala bangkai binatang. Ni binatang wak hidup. Dalam bahasa Arab disebut hayawan. Ni bila mampu, dia kata segala bangkai binatang najis sekaliannya. Kalau binatang tu mampu, semuanya kita dikira sebagai najis. Melainkan ni tak najis. Gapo dia? Bangkai manusia dan ikan dan belalang. Tiga jenis haiwan ni, kalau mati kita setuh dia tak perlu basuh. Gapo dia? Yang pertama manusia. Manusia bila mati orang tak panggil bangkai bahasa Melayu kita tak panggil bangkai, kita panggil mayit. Mayat mayat. Ada ke kalau kita pergi ziarah orang mati, kita pergi cium dia saudara kita, kena basuh ke mulut kita? Tak ada lagi sekarang ni. Sebab apa? Sebab walaupun manusia mati, tubuh badan dia tidak dikira najis. Kita titik air mata, titik kena pipi dia, lekat tangan kita pula, tak najis. Sebab manusia diberi kemuliaan pada syarak. Walaqad karramna bani Adam. Dan yang binatang kedua, ikan dan juga belalang. Ikan walaupun mampu tetap suci, boleh kita makan dan kita tak perlu basuh. Ada ke ikan kita sembelih? Tak ada. Kebanyakan ikan wak naik dah kat ikan wak apa dah. Nikah dalam pukak juga ataupun dalam jalur akak naik. Apa ke dia? Kita makan
Ataupun kita ada ikan kelisa rumah. Allah comel lah ikan kelisa. Tengok-tengok tak ada elektrik semalam bangun pagi esok subuh, Allah mampu dah ikan kelisa apa. Nak buai rugi. Boleh makan kau ikan kelisa tu? Boleh. Nah, ikan kelisa tu boleh. Walaupun dia mampu dah. Sebab walaupun dia mati, walaupun dia dah dikira bangkai, tetapi dia tidak najis. Boleh makan. Bila lagi nak makan ikan kelisa? Tak mampu tu baru dia makan. Kalau tak hidup serah saja, nak beribu. Binatang ketiganya belalang. Kampung kita ni jarang makan belalang dia. Jarang tak? Ada juga orang makan belalang. Biasanya orang buai kaki dia. Buai sayap dia tu kat, lepas tu buai perut dia sikit dah. Lepas tu kat, basa-basa goreng kat Allah sedar. Aku tak payah makan lagi orang. Ya sedap ya. Tengok dalam video, tengok gambar kata sedap belalang. Jadi benda ni ada nas dalam hadis Nabi SAW. Nabi bagi pengecualian. Antara benda-benda ni dia tidak dikira bangkai. Adapun selain daripada 3 jenis binatang ni, dia dikira sebagai bangkai bila mati. Melainkan binatang yang halal kita sembelih, dia tidak dikira bangkai apabila dia mati dengan cara sembelihan syarak. Hak tu tak kira bangkai lah sebab kita sembelih dia. Hak ni kira awak makan, awak kira mapuh gitu ni. Hak ni dikira bangkai. Habis. Kitab Jawi ni tak ada tajuk-tajuk ni, dia kira habis itu. Masuk tajuk baru pula. Dan segala yang cair yang keluar daripada 2 jalan najis sekaliannya, melainkan mani anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi. Masuk benda baru. Dia kata segala yang cair, bukan benda tokoh lah, benda yang boleh mengalir. Cair benda yang boleh mengalir, yang mana keluar daripada 2 jalan. Jalan mana pula ni? Iaitu 2 jalan kubul ataupun dubur. Yang keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang. Kalaulah benda tu tubik cair, dia kata apa hukum? Najis sekaliannya. Tak kira lah keluar darah, keluar air yang mana kita panggil air kecing, ataupun air mazi, ataupun air wadi. Semua tu dikira sebagai najis. Asal tubik ya, kok jalan depan, kok jalan belakang, dikira najis. Melainkan mani anak Adam. Mani manusia tidak dikira najis. Sebab kalau kata najis, tak habislah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 belah duduk depan ni, tak boleh nusuh belakang maya ni. Sebab apa? Kita asal daripada air mani. Oleh kerana kita ni asal daripada air mani, kalau kata air mani itu adalah najis, habislah manusia. Jadi air mani diberi pengecualian. Dia tidak dikira sebagai najis walaupun tubik kau jalan depan. Lepas tu mani manusia saja ke? Tidak, dia kata. Mani binatang pun dikira sebagai suci juga. Boleh jadi kucing kita dah main masa tengah pacar, ada nampak kesal mani dia. Suci. Bukan kata najis, tidak. Kita duk molek-molek nak semaya, dia duk main tepi tu. Allah, kena kita. Air mani lah, tak najis. Betul ni, teruskan kita semaya. Tak ada masalah. Tapi kalau anjing dan babi, yang kita tengok dia ekor ni main. Tu biar ni najis juga. Sebab memang asal dia. Anjing dan babi tak kira lah apa benda yang kait dengan anjing dan babi, kira najis lah tu. Bukan takat anjing dan babi saja ni, dan barang yang diperanakkan daripada keduanya, anjing babi, binatang yang lahir daripada kacukai anjing dan babi, atau salah suatu daripada keduanya anjing dan babi dengan binatang yang suci. Ni juga kalaulah binatang ni keluar air mani, ni juga dikira sebagai najis. Jangan ada kaitan dengan anjing dan babi habis. Dan keluar dengan yang cair. Keluar dengan makna tak masuk kategori, maknanya dikecualikan daripada kita sebut cair tadi. Maknanya tak termasuk buknya apa? Tiap-tiap yang keras. Kalaulah tubik sesuatu yang keras daripada 2 kemaluan kita, kok depan, kok belakang ni tubik benda keras, bukan benda cair. Dia kata gana
Jawapan dia ada lepas tu. Kita baca dulu kan. Dan keluar dengan yang cair tiap-tiap yang keras, dan ulat seperti biji-bijian. Jika ditanamkan dia biji-bijian, nescaya tumbuh, tiada najis. Tu jawapan dia. Jawapan dia tiada najis, hanya mutanajis jua, suci dengan dibasuhkan dia. Lagu mana? Dia kata saat ni kita kata sesuatu yang cair, tubik kau jalan depan jalan belakang kira najis. Baik, bila kata cair najis, lawan bagi cair benda keras. Dia kata kalau benda keras tak najis. Contoh kitanya makan batu, telai batu, ataupun budak ya telai shilling, telai duit shilling, telai paling begok tadi tubik semula. Adakah duit shilling tadi tu keluar tu dikira sebagai najis? Batu yang kita telai tu dikira sebagai najis? Dia kata tidak. Bukan najis. Samalah juga dia kata kalau tubik tu ulat. Ulat tubik kau bagai gitu. Adakah ulat tadi tu dikira najis? Jalan molek-molek ni. Dia kata tidak najis. Samalah perbahasan ni dia kiaskan seperti biji-bijian. Hamba tak habis lagi ni. Seperti mana butir ataupun kaca yang mana kita makan. Tengok-tengok bila kita ni makan tubik semula. Butir kau kaca tadi tu kalau tubik jadi tahi kita tu dah. Nampaklah jelasnya butir tu tubik, kaca tu tubik. Duduk atas tanah, tengok-tengok tumbuh pokok. Baik, bijian tadi, butir tadi, kaca tadi ni, dia kira hukum ke apa? Sama lah kau ni. Ulat tadi, batu tadi, kaca tadi, yang mana kalulah kita tanam dia tumbuh. Dia kata tidak najis. Hukum dia kata apa? Tiada najis, hanya mutanajis jua. Dia kena beza antara najis dan juga mutanajis. Najis maknanya barang tu sendiri tu najis dah. Bila kata najis dia tak boleh nak ubah dah. Daripada kategori yang najis nak jadi benda yang tak najis, tak boleh lah. Sebab zat dia sendiri tu najis. Tetapi hak ni kita hukum sebagai mutan najis. Apa maksud mutan najis? Benda suci yang mana kena najis. Asalnya benda tadi tu tak najis, tapi sebab dia masuk dalam perut kita, dia tubik kat punggung kita ataupun tubik kat kemaluan depan, disaluti oleh najis. Maka lagu mana kita kata? Dia kata suci dengan dibasuhkan dia. Kalau kita basuh molek-molek shilling tadi, batu tadi ataupun butir tadi, dikira sebagai suci lah. Ulat tadi pun kalau kita basuh molek-molek boleh buat masuk dalam mayat. Duk main lah tadi boleh. Sebab apa? Dia asal suci, tapi sebab dia tubik kat pita tu ya, dia jadi najis. Dia jadi mutan najis. Dia tidak jadi najis. Baik, butir tadi tu kalau kita tanam dia tumbuh. Tapi kalau tubik butir yang mana kalau kita tengok tak boleh nak tumbuh dah ni. Contohnya acur lah. Jagung kita makan jagung, tengok tubik. Tubik ulat jagung mula. Tak ada yang molek tubik. Jagung tadi tu hasil lebur dah. Lepas tu kita nak kata jagung tadi tu mutan najis kau najis. Dikira najis. Sebab apa? Kalau tahu di atas jalan pun ataupun di atas tanah tak tumbuh dah pohon jagung. Sebab apa? Sebab hancur dah. Hancur dah. Samalah juga dengan kopi Musa. Kopi dimakan oleh Musa dah. Lepas kenyang oleh Musa je berok. Kitanya pergi ambil tahi dia tadi tu pergi basuh. Ambil batai kopi tadi, butir kopi tadi. Boleh ke tidak? Ambil kaedah ni. Boleh Sebab butir tadi tu kalau kita tanam tu tumbuh. Sebab molek-molek dia tak ada. Tapi hak tu sedap dah. Dia selalu hak tu jadi benda lain. Hak tu suku kira lah sedap ya. Tapi nak ayatnya bila kita basuh tu nampak comel molek. Tak acur molek. Maka dikira suci. Sebab tu boleh minum. Tapi kalau buat kopi dengan tahi lain gitu tak boleh, dia kena basuh dulu kan. Sebab butir kopi pun kita kerak dah. Kita ambil bagi dalam tu.
Sama tu. Nampak tu kan. Ya fiqh ni kena faham. Maksud fiqh ialah faham. Jadi kalau kita boleh buat qiyas gitu dah, maknanya faham tu. Fiqh ni tak nanti ustaz tu kena ayat sebutir-sebutir. Bila kita mengaji, kata gini, kalau gitu kita boleh ayat sendiri dah. Maknanya kita ni ada kefakihan. Kita boleh faham. Nak kira nak ayat sebutir-sebutir katnya Nabi tak ayat sebutir-sebutir kepada sahabat. Sahabat faham. Ulama pun sama juga. Kita faham qiyas. Nak main qiyas, nak sebut sebutir-sebutir kes katnya lah dah. Macam mana tu? Habis itu. Dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan. Hak ni juga dia nak munafik Dia kata tadi najis kalau tubik kedua jalan. Jalan depan, jalan belakang. Jadi keluar daripada benda ni maknanya tidak dikira najis apabila yang keluar daripada segala lubang-lubang. Dalam tubuh badan kita ni bukan hanya ada dua lubang tu ya. Ada banyak lagi lubang. Ada lubang telinga, ada lubang mulut, ada lubang hidung, lubang mata. Lubang riang romo. Jadi dia kata kalaulah keluar daripada lubang yang lain daripada dua kemaluan, maka iaitu suci sekaliannya. Suci. Tubik kot mulut, tubik kot telinga, tubik sesuatu benda. Loyo tak loyo tu suku kira, tapi nak ayat Allah ni tidak najis. Contoh kohok, tubik kot mulut. Najis ke? Tak najis. Hinguh. Sampai hijau nak apa hinguh dia tubik. Najis ke tidak Tak najis. Tahi telinga. Nama tahi. Tapi tubik orang meleleh. Tahi telinga tubik. Kita dah sulah ni satu. Allah. Kena basuh ke tidak? Wajib basuh ke tidak? Tak wajib, tak najis. Tapi kat logak kena basuh ke. Tapi nak katanya bukan najis. Tak hidung. Sedap korek. Pak lelaki kat dia gotai-gotai bisai. Najis kan tidak? Tak najis. Tahi gigi, orang panggil tahi belakang tu. Tapi bukan semua tahi doang. Walaupun nama dia tahi, tidak sebagaimana hukum tahi. Sebab dia keluar daripada lubang-lubang yang lain daripada dua jalan tadi. Maka iaitu suci sekaliannya. Semua suci. Melainkan. Ada juga pengecualian dia. Gapo dia kata? Melainkan muntah. Muntah ni dikira najis. Sebab apa dia kira najis? Sebab dia mari daripada perut. Asal daripada perut dah. Itu tubik tu yang namanya sisa buangnya. Sepatutnya dia boleh tubik ke bawah, tapi sebab sakut kali dia tubik ke atas, maka muntah dikira najis. Dan air yang keluar daripada mulut orang yang tidur, yang keluar daripada Ma'idah terjemahannya maknanya usus perut. Ma'idah ni usus perut, daripada perut. Jadi air yang keluar daripada mulut orang panggil air liur. Air liur ada dua jenis. Ada air liur basi, ada air liur biasa-biasa. Kalau air liur biasa seperti kita ni, kita kacik tubik, ahok ni tidak najis, kohok tak najis, kita tarik ke tekak kita ni tak najis. Lendir-lendir yang ada dalam tekak kita ni pun tidak najis, melainkan kalau dia keluar daripada perut. Bila kata keluar daripada perut, baru kata najis. Lepas tu nak kenal lagu mana air tu keluar daripada perut. Ada keluar CJ kau kata dia tu kat perut, ataupun air tu sendiri ada ciri-ciri dia. Maka nak kenal, kalau nak tahu air liur yang kita namakan sebagai liur basi ni, yang dikira najis ni lagu mana, dia kata diketahuikan dia iaitu air liur yang keluar daripada Ma'idah ini dengan busuk baunya. Air liur tu bau busuk. Dikira air daripada perut. Jadi masai gitu lah. Kita suruh masai tubik tu. Tu dikira sebagai air liur daripada perut. Dan kuning warnanya. Kalau kira warna tu jadi warna lain dah sikit. Sebelum ni titik air liur kita tu putih. Ni jadi warna kuning dah. Biasa kalau budak-budak asrama yang nampak lah di bata dia, di selimut dia tu ada banyak petok-petok tu kan. Ya Allah lah tu. Ada topok gitu tu. Dia kata apa? Maka najis dia. Maka dia hukum najis.
Dan satu lagi ada orang dia tidur duduk. Dia titik. Nak kenal lagu mana tika tu. Ada setengah ulama dia kata kalaulah kita ni tidur, kepala kita ni tinggi daripada perut, maka aliu yang keluar tu bukan aliu basi. Aliu daripada mulut lah. Tetapi kalau kita tidur terletak, perut kita ni sama dengan level kepala, ataupun perut lebih tinggi pada kepala, dekat besar ni, kau besar kat perut kita ni. Kalau ketika tu yang mari kau perut tu, dia turun dah. Tu jadi deku, kadang-kadang lekak, kita tidur tu lekak. Kan juga. Ada saya kita tidur kejut dia. Sebab apa? Lekak dengan dia. Deku. Air turun. Hak tu dikira sebagai air liur basi, maka najis. Habis. Ilah dia sebab yang mari daripada perut lah. Dan darah. Hak ni atas pada mutah belaka ni. Semua ni dikira sebagai najis belaka. Hak ni darah, tubik. Tak kira lah darah tu tubik lagu mana. Luka ke, ataupun daripada mulut ke, gosip darah ke, apa semua ke, semua tu dikira sebagai najis. Atas mazhab kita darah adalah najis. Cuma perincian pasal darah ni panjang lebar. Ada darah yang dimaafkan, ada darah yang tidak dimaafkan. Hak ni tak ada nak ngaji sini lah. Kena tengok kitab lain. Sebabnya ada situasi-situasi tertentu bukan semua darah adalah najis. Dia ada syarat-syarat dia. Sini dia ayat secara umum. Darah kalau tubik dikira sebagai najis. Tetapi secara umum dia ada perincian dah. Hamba tak cerita sini. Dan nanah, darah ni dia kira sebagai sesuatu yang segar darah. Tapi kalaulah darah tadi tu busuk, maka ditukar jadi nanah. Kalau ngaji sains ataupun biologi, dia jadi balik asal. Darah ni warna putih, dia jadi warna putih semula, maka jadi nanah lah. Dikira sebagai najis. Dan danur ni lagu mana air orang mati tu. Menurut kaum musdewa ataupun tanya orang lama, danur ni maknanya air yang keluar daripada mayat, daripada bangkai yang mana telah busuk ataupun daripada mayat, dia tubik air. Maka tu orang panggil air danur. Air danur juga dikira sebagai najis. Kita kalau nampak jenazah tu tubik air apa semua, kita kena sapu lah. Tak ada dah nak mandi dia. Memadai kita basuh, kita sapu dia. Dan air kuman yang berubah warnanya, air kuman mana pula ni, iaitu air bisa. Air bisa ataupun air nyakit lah. Kena panah, tengok jadi bisa gitu tak, air putih tu. Dia kata air tu juga jadi najis sekiranya berubah warna, bau dia. Kita pecah tu bau busuk. Jadi najis lah, kena basuh. Tapi kalau kena panah, tiba-tiba gelembung, kita pecah tu biar air biasa gitu, air tu tak ada bau apa, maka hak tu tidak dikira najis. Dalam bab najis ni dia ada satu kitab Jawi yang comel lah kita nak baca, iaitu kitab Majmu' Salasar Rasail. Boleh beli di Japarawah ataupun kedai-kedai kitab Jawi. Risalah yang kedua tu dicerita tentang najis-najis yang dimaafkan. Ataupun kalau dalam kitab Arab ada satu kitab namanya Risalah Al-Ma'fuwat Al-Anha. Risalah Al-Ma'fuwat Al-Anha ni karangan Ibnul Imad Al-Misri. Dicerita dari sudut nazam lah, dia buat syair, dicerita najis-najis yang dimaafkan. Ni kita sedap ni. Boleh lah nanti ni kita tertera baca. Dia cerita berlaku najis-najis yang dimaafkan ni lagu mana. Sebab dalam kehidupan kita sehari-hari ni sekitar duk main dengan najis gini ya. Contoh tak cicak turun jatuh lagu mana. Tengok-tengok kita pergi masjid ada tahi burung banyak. Kita pergi masjid di Haram banyak tahi-tahi burung. Lagu mana hukum dia? Tahi kutu babi lagu mana? Kutu anjing lagu mana? Lepas tu pula kalau kata darah, lagu mana perbahasa darah? Yang kita kena panah, tubik darah beleceh gitu. Apa hukum? Ni darah muka kita ni, darah jerawat, kutih-kutih darah. Lagu mana hukum dia? Darah kita kutih gini lagu mana? Dia perinci banyak dalam kitab tu. Khusus nak cerita pasal najis ya. Ngaji tu kat minggu depan ngaji bahasa najis, minggu depan tu pula bahasa najis. Memang najis lah bahasa kita tu. Tapi comel lah kita mengaji. Ni minggu ni ngaji bahasa najis ni. Habis itu so. Dan laban binatang tiada dimakan. Ni juga dikira najis. Laban maknanya susu.
susu bagi binatang yang tidak kita makan, yang kita tidak halal dimakan. Contohnya kalau di tanah Arab orang pergi kedai, dongki, himar. Himar ni dia ada susu dia juga. Jadi kita pergi ambil susu himar tadi tu. Lagu mana? Boleh kalau kita minum susu himar? Tak boleh minum sebab himar kita tak boleh nak makan. Jadi susu dia juga dikira sebagai najis. Dia ada juga perangai orang Mesir dulu jadi campur susu himar dengan susu lain. Sebabnya apa? Nak biar banyak susu. Tu habisnya kita susu himar tak boleh. Siapa-siapa satu tahap daging mahal itu dia sembelih himar dia. Dia jual pasar-pasar. Jadi kecoh lah juga di Mesir itu ya. Nak kena daging himar lagu mana? Pergi beli pasar ke Mesir ni tak kira belaka asal benda ni makan. Tak boleh. Himar. Ataupun kucing kita ada susu dia. Kita pepek kata dia. Susu dia tu pun tak boleh. Maknanya tak boleh nak minum, dikira sebagai najis juga. Dan arak dikira najis atas mazhab kita. Arak juga dikira sebagai najis. Berlainan dengan mazhab-mazhab lain. Dan nabiz. Nabiz juga dia kira sini dia kata najis. Entah. Sini. Dan arak dan nabiz dan tiap-tiap yang cair yang memabukkan najis sekaliannya. Gitu aja dia. Dan arak dan nabiz dan tiap-tiap yang cair yang memabukkan najis sekaliannya. Arak kita pahalah air yang memabukkan. Arak ni asalnya terjemuh daripada khamar. Khamar ialah air perahan daripada anggur. Itu masuk khamar. Nabiz ialah air perahan daripada buah tamar. Ataupun kita ambil buah tamar masuk dalam air, kita rendam. Lo ni ada orang buat ke? Buat dalam susu ke, buat dalam air, lama tu kak, dia bubuhlah air tadi, jadi sedap. Maka itu dinamakan sebagai nabiz. Dalam hadis disebut bahawa Nabi pernah meminum nabiz. Tapi nabiz yang Nabi minum, dalam beberapa hadis disebut bahawa Nabi minum dalam jangka masa 3 hari pembuatan nabiz tadi. Daripada buah kismis ke ataupun mana-mana buah tamar kering ke, Nabi masuk dalam air. Orang buat ada banyaklah cara-cara dia buatnya. Jadi Nabi minum dalam masa tempoh 3 hari boleh minum. Tapi selepas hajah 3 hari Nabi tak minum dah air nabiz tadi. Sebab apa? Sebab ada risiko untuk jadi mabuk. Jadi air arak, air nabiz maknanya air nabiz yang dah sampai tempoh dah ni. Ibarat kita kata sini enggak supaya air tuak masa. Air tuak tu tak mabuk, tapi bila dah jadi masa jadi mabuk. Dan tiap-tiap air tiap-tiap yang cair yang memabukkan. Maknanya yang ada alkohol lah. Ada alkohol yang mana ada partikel yang boleh menyebabkan dia mabuk, maka dia kata najis sekaliannya. Bila dia mabuk ya hukum dia jadi najis lalu. Ni di sisi mazhab kita lah. Mengikut fatwanya, kadar kalau kita nak kata cecair ataupun minuman tu dikira sebagai arak, janganlah kadarnya ialah 1% ada alkohol dalam minuman tadi. Menurut fatwanya, kalau ada dalam minuman tu 1% alkohol, maka air itu dah dikategorikan sebagai arak dia. Dalam fatwa kita di Malaysia. Sebabnya bila kita duk bahas pasal hal-hal, contohnya ambo ataupun sahabat-sahabat di jabat agama ni, kita pergi cek premis ataupun kedai makanan yang dia ada sesuatu contoh cukur kan, dia buat sesuatu benda yang ada alkohol, kita cek gitu lah. Berapa kadar dia ada. Kalau melebihi maknanya benda tadi tak boleh nak guna, dikira sebagai arak yang boleh memabukkan. Minum sikit tak mabuk lagi, tapi minum banyak baru mabuk. Dia sama ya. Arak ni dia tak kira. Asalkan benda tadi tu boleh memabukkan. Ada orang yang minum arak dah 2 botol tak mabuk lagi. Jadi dia tak boleh bagi alasan boleh minum sebab tak mabuk. Bukan gitu. Sebab minuman tu boleh memabukkan. Jadi banyak kau sikit dia dikira sebagai arak. Tu alkohol yang ada dalam minuman.
Lepas tu pula bila dia sebut gini, adakah minyak wangi yang kita guna tu kan ada alkohol? Di sini ada perbahasan fatwa yang baru, dia kata dimaafkan sebab alkohol yang ada dalam minyak wangi ni bukan alkohol yang untuk minum. Dia kalau belajar kimia tu reaction yang lain. Ni kena mengaji sungguh ni. Kalau mengaji sekolah apa tu, dia ada formula-formula dia tu, alkohol yang ada di dalam minyak wangi apa semua ni tak serupa dengan alkohol yang ada pada minuman. Jadi hak tu dibolehkan. Sebab alkohol ni ada dua juga. Ada alkohol yang memabukkan, ada alkohol yang tidak memabukkan. Jadi kalau minyak wangi kita tak ada alkohol pun bolehlah nak guna, tak jadi masalah. Ya. Dia kata asal benda memabuk dikira najis. Bersalahan yang beku. Yang beku ni maknanya bukan cair. Dia kerah. Contoh lagu mana benda yang beku? Seperti buah kecubung. Kecubung. Bukan kecubung, kecubung. Haji kena. Rasa buat muda-muda ni kena ke buah kecubung? Buah mabuk tak? Makan buah tu tak khabar apa. Ambo tengok kau dalam Google ni kecubung ni kan. Yo buah ni hijau. Dia pun duri-duri sikit dah. Dia bukan duri dah. Dia bulu itu dah. Tengok sendirilah, Google cari jumpa tu. Buah tu kalau makan mabuk, racun lah dah. Hak ni dia kata lagu mana ni? Dan umpamanya, contoh lagu mana? Dadah ke, ataupun ganja ke, syabu ke, pil ekstasi ke, ikutlah gabung-gabung benda ni. Budak-budak ni dia makan ni tiada najis. Tak dikira najis. Maknanya setuh tu tak perlu basuh. Yang najis ni apabila dia cair, dia jadi air. Tapi bila dah beku gini tidak dinamakan sebagai najis. Walaupun dalam bahasa Melayu kita panggil najis dadah. Najis juga dadah tu, tapi bukan najis syar'i. Dan tiada dimaafkan daripada segala ain najis. Sesuatu najis yang kita boleh nampak, iaitu masuk ain. Ain ni maknanya zat yang mana kalau kita tengok ke mata biasa gini nampak. Dia kata tidak dimaafkan kalau benda tu najis yang kita boleh nampak, melainkan sedikit daripada darah dan nanah dan danur dan darah baroris. Gapo maksud baroris? Iaitu kutu. Kutu. Darah kutu, darah nyamuk, jual ke tu. Dan tahi lalak. Lalak berok. Tu tahi. Bukan tahi lalak ada tubuhan kita ni tak. Lalak yang berok tak ada tahi dia. Dia kata hak ni dimaafkan. Sini dia masuk perbahasan najis-najis yang dimaafkan dah lah. Dia kata semua najis yang kita boleh nampak ni semua dikira sebagai najis lah, tidak dimaafkan. Melainkan kalau darah tu sikit. Qadar lagu mana darah sikit, mengikut pendapat yang muktamad, mengikut uruf, kebiasaan. Kalulah tubik darah sini, kena baju ambo ni darah. Duk tanya 2, 3, 4 orang ni kata, sikit bagus tak tu, tak banyak mana lagi. Maknanya darah ni dimaafkan, boleh kita nak buat masuk mayat. Baju kena darah ni boleh buat masuk mayat. Tapi kalau ambo tanya 2, 3, 4 orang ni, kebanyakan yang kata, banyak dah tu sak darah tu, maka pakaian ni ambo tak boleh nak bawa dalam semayat, sebab ketika itu darah tidak dimaafkan. Ada setengah ulama dia kata kita payah juga nak kira. Dia kata besar shilling lah, besar duit 5 sen tu. Darah sekadar tu sahaja yang dimaafkan. Kalau lebih tidak dimaafkan. Cuma perincian pasal darah ni banyak lah. Panjang lebar, ambo tak cerita sini. Darahnya pindah lagu mana sengaja tu darah apa semua tu panjang lebar. Cuma dia kata gitu ya dulu. Dan nanah serupa juga. Kalau sikit yang nanah boleh. Dana sama juga tadi. Dan juga darah kutu ataupun darah pijak ataupun tahi lalak. Lalak ni memang kita confirm dah. Dia tak duduk atas kek, dia tak duduk atas tempat-tempat comel. Dia gimana? Dia pergi urung tahi dia pergi urung benda-benda yang kotor. Jadi kalau dia mari tangan kita ni, kalau kita tengok kat mikroskop, confirm ada tahi kaki dia. Ataupun dia duduk saja-saja je berok. Baik, bila lalat dia hingga tangan kita, kaki kita, ke pakaian kita, kena basuh ke? Tak wajib basuh. Sebab apa? Sebab sedikit. Kita tak nampak najis tak itu setara mana. Maka dia kata dimaafkan.
Kerana tidak nampak ni panggil dia. Dan bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir. Apabila jatuh ia bangkai yang tiada darah mengalir di dalam sesuatu yang cair atau air yang sedikit, ni juga dimaafkan. Ada binatang ni yang mana dia ada darah, supaya kita lah ada darah. Lepas tu pula ada binatang yang tak ada darah tu. Dalam tubuh badan itu kering, tak ada darah. Dan ada binatang yang ada darah tapi tak mengalir. Contoh binatang yang darah dia tak mengalir ni kat serupa dengan nyamuk ni. Darah nyamuk tu sendiri, bukan darah kita ada dalam nyamuk tu. Tak. Darah nyamuk sendiri, dia tak mengalir. Lalat tak mengalir, lebah tak mengalir. Apa lagi? Cicak, tidak mengalir darah dia. Kutu, kombel, semualah tu benda-benda begitu yang mana kalau kita kerak tak tubik darah dia. Ataupun tubik darah tapi tak mengalir darah dia. Dia kata kalaulah binatang gini jatuh dalam air, adakah kita hukumkan air tadi itu sebagai najis juga? Dia kata tidak. Dimaafkan. Dimaafkan. Sebab apa? Sebab benda tadi itu tidak menjejaskan air. Dia berlawanan dengan binatang yang lain yang mampu masuk dalam air. Contoh, tikus masuk dalam air, mampu. Air tadi kira lagu mana? Najis habis lah. Walaupun tidak bubuh air apa semua tu, ni kira najis juga. Tapi kalau masuk lalat dalam air, boleh tak kita nak guna air tadi? Boleh. Sebab walaupun bangkai masuk dalam air, air tadi tidak dikira najis kerana bangkai tadi dimaafkan. Sebab dia tidak mengalir darah dia. Dalam hadis disebut bila mana lalat masuk dalam air, sunat kita celup dia. Sebab dalam hadis sebut salah satu daripada dua sayap dia tu mengandungi racun dan salah satu lagi mempunyai penawar. Jadi bila kita celup maka selamatlah air tadi. Samalah juga kita nak minum air, semut masuk, semut masuk. Baik, tengok kalau semut masuk ni lagu mana. Kalau dia masuk ketika dia hidup, masuk dalam air lemah, air tadi kira kan? Bersih. Sebab ketika dia masuk dia hidup, baru dia mampu. Tetapi sekiranya dia masuk dalam keadaan dia mati dah, dia masuk dalam ni, kalau kita sengaja memasukkan dia, air tadi tidak dimaafkan. Tapi kalau dia jatuh sendiri, itu dimaafkan. Seperti mana dalam kitab dia kata, melainkan, dia kata apa ni? Bangkai yang tiada darahnya mengalir apabila jatuh ia dalam sesuatu yang cair atau air yang sedikit, yang ni air yang kurang 2 kolom. Jadi kalaulah semut yang mapuh dah masuk dalam air, boleh lagi kita minum air tadi. Sebab semut tadi binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Dah gitu. Walaupun dia bangkai, tetapi bangkai yang dimaafkan. Tetapi kalau kita sengaja memasukkan dia, ni baru tidak dimaafkan. Dia ada syarat dia. Dimaafkan ni juga antara syaratnya ialah dia masuk tu bukan dengan sendirinya. Kalau sendiri dimaafkan. Tapi kalau kita sengaja masuk, air tadi tidak dikira sebagai suci. Sebab itu orang ajar cara nak buat air teh ataupun air Milo, bubuh dulu gula dalam bekas. Salah-salah ada semut dalam tu buat mampu, kita bubuh air lepas tu pun air tu tidak jadi najis. Tapi kalau kita bubuh air dulu dalam bekas, baru masuk gula dengan semut dalam tu, ketika tu tak kena buang lah air tu ya. Sebab ketika tu tidak dimaafkan lagi. Nampak tak? Jadi air tadi tu terkena najis dah lah. Dikira sebagai terkena bangkai. Nampak tak? Kiaslah benda-benda lain. Contoh ada waktu tanya ni, lebuh dalam madu, boleh makan kau madu tadi? Lebuh mampu 2-3 ekor dalam tu, kenyal sangat kita dah ambil tu, dimaafkan. Sebab lebuh ialah binatang yang tidak mengalir darah dia, dan dia jatuh dalam madu tadi pun kadar dia sedikit, lepas tu pula bukan sengaja kita masuk. Tapi kalau kita jual pasar malam, jual air balai tu, air bunga, kita sengaja masuk lebuh, masuk dalam tu nak suruh nampak ori sikit tu jadi najis lah.
Tapi waktu kita duk pergi pasang malam sekala tu, nampak ada juga tak lebah mampus dalam tu. Hak tu dia masuk sendiri, dimaafkan. Buatlah lebah tadi tu. Ada bunga orang tu kan banyak dia mari nak nampak tapi kalau kita sendiri pergi masuk hak tu tidak dimaafkan. Jadi benda ni dia kata, dan tinggal lagi daripada perkara yang dimaafkan dia, yakni najis-najis yang dimaafkan dia tersebut dalam kitab yang panjang-panjang, yakni kitab yang panjang-panjang perbahasan dia. Panjang lebar lagi perbahasan dia, tak ada nak cerita sini. Jadi kita cerita ni hanya input yang sikit-sikit baru. Jadi mungkin banyak lagi persoalan yang ada dalam benak fikiran tua-tua yang mungkin nak tanya. InsyaAllah kena ngaji kitab besar, barulah dia sebut perbicaraan tersebut. Habis bermula kaifiyat membasuh najis, jika ada ya aini ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab wa ilmuhu la ta'ala. Minggu lepasnya nak cerita lagu mana cara nak basuh najis pula. Pada dulu lah minggu ni ya. Dia ujian tak balik saya kita ni. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu la ta'ala.